Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin berkongsi satu suara daripada video daripada Mariam Mokhtar. Kita boleh dengar bersama-sama. Semalam, meneliti tindakan undang-undang terhadap tuduhan yang telah dilemparkan kepadanya. Dia kecewa yang terlalu banyak fitnah, dia katalah, terhadapnya, dan ia kata yang ia sudah 50 tahun dalam kerajaan dan tiada kes tuduhan rasuah terhadapnya. Dia kata juga yang ia tiada salah guna kuasa dan ia tanya mengapa sesiapa pun tak repotnya semasa ia timbalan Perdana Menteri. Kan masa dulu Dr. Mahathir Mohamad kata Melayu mudah lupa. Okey, itu rakaman suara daripada Mariam Mokhtar. Persoalan sekarang ini yang saya ingin bangkitkan ialah tentang dakwaan daripada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang dia kata selama 50 tahun dia berada di dalam kerajaan, dia adalah seorang yang bersih, suci, murni, tak bercelah. Dan dia kata dia juga turut mengungkit bagaimana Anwar Ibrahim pernah menjadi banduan kerana salah guna kuasa dan macam-macam lagi. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin lupa bahawa di dalam, tapi sebelum itu saya ingin tanya kamulah, pendapat kamu, benarkah di Malaysia ini ada ahli politik yang bersih? Benarkah di dalam Malaysia ini ada ahli politik yang betul-betul tak pernah salah guna kuasa? Mungkin ada, bagus. Saya yakin ada, bagus. Tapi sah ada juga yang memang confirm salah guna kuasa. Contohnya Najib Razak yang sudah dipenjara. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, Mahyadin Mat Yassin lupa agaknya dalam satu peribahasa yang selalu terkenal, yaitu dia kata begini: tak penting bagaimana engkau memulakan, tapi yang penting bagaimana engkau tamatkan. 50 tahun punya usaha dengan baik boleh terjejas hanya kerana kerakusan beberapa belas bulan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mungkinkah ini persoalan? Mungkinkah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sangat terdesak ketika beliau menjadi Perdana Menteri kerana dia tahu setiap hari dia dalam keadaan stres kerana cuba mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Dan dia pun sebenarnya sedar bahawa dia tidak akan bertahan lama sebagai Perdana Menteri. Dan dia pun sedar bahawa politik Malaysia pada ketika itu bila-bila masa akan berlaku PRU 15. Dan dia pun sedar bahawa PPBM Bersatu, Perikatan Nasional, bukan satu parti politik yang cukup kuat kerana tidak ada yang namanya akar umbi yang kuat. Dan pada ketika itu parti itu masih terlalu muda. Jadi saya pikir keuangan pun tak banyak. Jadi mungkinkah kerana itu terdesak dan ini terdesak dan sebagainya, maka dia tersilap langkah? Rasanya tidak kot kan? Saya pikir tidaklah. Tapi berlainan pula dengan apa yang disebut-sebut oleh pemerhati politik, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar undang-undang, termasuklah presiden daripada Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menamatkan karier politiknya seperti Najib Razak juga, yaitu menjadi banduan? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Aku layback dululah sambil penat, dah penat baca banyak newspaper, banyak berita, banyak buku-buku. Saya ni suka membaca buku dan suka memancing. Inilah pancing-pancing saya ni, banyak. Banyaklah, ada lebih kurang 20 pancing semua. Suka juga baca suka juga menonton. Susahnya macam mana? Inilah ini suka juga menonton anime dan suka dengan falsafah susah ini susah. Okey, terima kasih kerana bersama-sama terus. Baik. Tengku Zafrul sekarang disebut sebagai salah seorang saksi ataupun suspek di dalam siasatan untuk jana wibawa. Persoalan yang paling besar sekali lagi ialah perlukah Tengku Zafrul untuk letak jawatan? Sebab kalau dulu-dulu pernah disuarakan oleh BN UMNO, kalau ada saja masalah terutamanya yang didakwa, lebih baiklah letak jawatan. Kesian sungguh bagi Tengku Zafrul lah kalau betul dia terpaksa diarah untuk letak jawatan. Kesian sungguh kerana dia baru saja dilantik sebagai MKT UMNO. Baru dilantik MKT UMNO dah berisiko untuk pula terpaksa letak jawatan sekarang ini. Lepas itu dia dulu Menteri Kewangan, diselamatkan, diberi peluang kedua untuk jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim punya Menteri untuk MITI. Sekarang pula berisiko lah pula untuk dia diletak jawatan pula sebagai Menteri MITI. Ada kesian juga. Jadi perlukah untuk Tengku Zafrul letak jawatan? Saya fikir dia belum perlu untuk letak jawatan sekarang sebab belum ada dakwaan. Tapi kalau dia sudah didakwa dan didapati bersalah, lebih baiklah untuk dia letak jawatan. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bakal ramai lagi rasanya bakal ramai lagi yang akan juga mungkin disiasat untuk jana wibawa ini. Apa tidaknya tuan-tuan dan puan-puan, kerana jana wibawa ini disebut-sebut ramai sekali orang yang disebut-sebut yang terlibat. Maksud saya jabatan-jabatan yang terlibat dengan jana wibawa ini. Sebab dana jana wibawa ini terlalu besar, 5.7 bilion. Jadi antara yang disebut-sebut tuan-tuan dan puan-puan, iaitu jabatan-jabatan yang disebut oleh kontraktor-kontraktor yang mungkin terlibat dengan jana wibawa ini, ialah dari MOF, of course, Kementerian Kewangan sendiri, kemudian Jabatan Kerja Raya, kemudian Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Jadi mungkinkah akan ramailah? Okey, jadi kalau kita tanyalah MOF, of course kita tahu ke dalam Kementerian Kewangan siapa yang bertanggungjawab, Tengku Zafrul. Di JKR pada ketika itu siapa menterinya? Jabatan Pengairan dan Saliran pada ketika itu siapa menterinya pula? Jadi kemungkinan itu pun kemungkinan saja, itu pun mungkin akan buat tanda tanya. Adakah mereka juga akan dipanggil untuk membantu siasatan ini sebagai saksi, ataupun akan jadi sebagai suspek sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Tengku Zafrul harapkan
terus dapat bertenang, bersabar, dan yang penting kita mau tengok karakter Tengku Zafrul betulkah dia akan memberikan kerjasama, memberikan keterangan yang adil, yang saksama, yang tak ada disembunyikan. Seperti yang dia war-warkan, dia tak akan sembunyikan apa-apa. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.